Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Ustaz Imah, bersama dengan ahli kumpulan, Amalin Aisyah dan Nur Ashikin akan membentangkan mengenai perbezaan kurikulum pendidikan Islam dalam KBSR dan KSSR. Video ini merupakan tugasan 2 kerja kursus banding beza kurikulum pendidikan Islam KBSR dan KSSR. Menurut Khurshid Ahmad 1973, pendidikan Islam merupakan satu latihan akal, jasmani dan rohani yang bertujuan melahirkan manusia yang berkebudayaan tinggi, sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warga negara yang berguna. Imam Al-Ghazali turut menekankan bahawa matlamat utama pendidikan Islam adalah untuk membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenali pencipta, dan matlamat ilmu yang sebenar membolehkan individu dapat bertakarub kepada Allah, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan, bermegah-megah dan berlumba-lumba. Definisi: KBSR adalah singkatan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. KBSR diperkenalkan pada tahun 1983 sebagai kurikulum baru sekolah rendah. Kemudian pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah diperkenalkan. KSSR pula merujuk kepada singkatan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. KSSR dijalankan di seluruh Malaysia bagi murid tahun 1 bermula pada tahun 2011. Seterusnya, perbezaan kurikulum pendidikan Islam KBSR dan KSSR. Aspek reka bentuk kurikulum KBSR iaitu komunikasi manusia alam sekeliling perkembangan diri individu. Contohnya, menjaga kelestarian alam sekitar dengan mempraktikkan amalan kitar semula dan gotong royong dalam kehidupan seharian. Manakala KSSR pula, komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal estetika, sains dan teknologi, keterampilan diri. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai yang baik dan mengelakkan nilai yang buruk dalam kehidupan. Perbezaan seterusnya ialah elemen merentas kurikulum. Dalam KBSR, kemahiran yang diterapkan ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Contohnya, murid mampu menyelesaikan dan menjana jawapan yang matang untuk soalan kebat melalui kemahiran berfikir secara kritis yang diterapkan. Manakala KSSR telah melaksanakan penyepaduan 3 elemen iaitu elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi maklumat dan komunikasi. Elemen-elemen yang diterapkan ini mampu membentuk murid menjadi insan yang lebih berdaya saing. Contohnya, elemen keusahawanan mampu membentuk murid agar berkebolehan untuk mencipta sesuatu berdasarkan daya imajinasi dan menggunakan teknologi untuk menghasilkan projek buat pasaran. Seterusnya, bahan kurikulum. Dalam KBSR, bahan kurikulum adalah berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran sahaja sebagai panduan. Contohnya, guru melaksanakan aktiviti bertaranum berdasarkan topik pembelajaran taranum pada hari tersebut. Manakala dalam KSSR, guru-guru perlu mengikuti dokumen standard pembelajaran yang terkandung dalam dokumen standard kurikulum. Oleh yang demikian, guru-guru perlu membuat perubahan dalam metod pengajaran, sama ada dari segi kaedah atau teknik mengajar. Hasilnya, para murid dapat merasai kaedah pembelajaran yang lebih moden dan menarik. Sebagai contoh, aktiviti semasa PDP dilaksanakan menggunakan teknik lakonan dan drama yang menjadikan PDP lebih berkesan, menarik perhatian murid dan menyeronokkan. Perbezaan matlamat, KBSR menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara. Manakala KSSR pula untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian,
supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Perbezaan sukatan atau kandungan. KBSR tidak menumpukan kaedah hafalan dan hafazan semata-mata, bahkan murid memahami dan menghayati ertinya. Yang pertama, ulum syariah. Yang kedua, akhlak Islamiah. Yang ketiga, jawi. Manakala KSSR pula modul Al-Quran, modul hadis, modul akidah, modul ibadah, modul sirah, modul adab dan modul jawi. Perbezaan tujuan dan sasaran. KBSR pengajian bertujuan untuk ilmu dan fakta serta mengamalkan selain untuk peperiksaan. Manakala KSSR pula pengajian bertujuan supaya pelajar dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian untuk peperiksaan. Perbezaan penilaian. KBSR berpusatkan guru dan bergantung kepada amali dalam kelas dan peperiksaan. Manakala KSSR pula berpusatkan pelajar dan bergantung kepada penilaian dalam kelas seperti amali, kelakuan dan kerja serta penilaian melalui peperiksaan. Pengagihan. Perbezaan pengagihan masa. KBSR selama 240 minit per minggu, manakala KSSR pula bagi SK 180 minit per minggu, bagi SJK 120 minit per minggu. Masuk kepada persamaan kurikulum pendidikan Islam KBSR dan KSSR. Terdapat dua persamaan. Yang pertama, penekanan dalam bidang Al-Quran dan hadis. Kedua-dua bentuk kurikulum menekankan pembelajaran Al-Quran dan hadis kerana ianya merupakan sumber utama pendidikan Islam sebagaimana hadis Nabi SAW, riwayat daripada Malik, taraktu fikum amrayni an tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabihi, yang bermaksud, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya. Kedua, penilaian melalui peperiksaan. Kedua-dua bentuk kurikulum membuat penilaian melalui peperiksaan. Murid-murid akan menjalankan peperiksaan bagi menilai tahap kefahaman dan penguasaan bagi subjek pendidikan Islam. Kelebihan kurikulum. Kelebihan KBSR menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Antaranya, teknik soal jawab. Teknik ini dapat mewujudkan interaksi yang baik antara guru dengan murid dan menggalakkan murid berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis. Kepelbagaian teknik yang digunakan dapat membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran murid dan guru. Kedua, tidak menggunakan kaedah hafalan dan hafazan, tetapi murid lebih menghayati dan memahami ertinya. Kaedah untuk pengajaran pembelajaran tilawah Al-Quran meliputi kaedah talaki, musyafahah, latih tubi, halaqah kecil, tatbiki, kerja berkumpulan, kerja individu dan tasmi'. Melalui 8 kaedah ini, murid-murid bukan sahaja menghafal ayat hafazan, namun dapat menghayati dan memahami akan makna ayat yang dihafal. Kelebihan KSSR. Pertama, mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Melalui pentaksiran bilik darjah PBD, dapat menentukan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran termasuklah pendidikan Islam. PBD ialah pentaksiran secara berterusan sepanjang proses PNP. Ianya bertujuan untuk melihat perkembangan dan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Ianya juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Kedua, pengajian bersertakan amali yang berkesan kerana pembelajaran berpusatkan pelajar. Guru sebagai fasilitator dan melibatkan pelajar secara aktif
dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti melaksanakan aktiviti berkumpulan. Guru hanya bertindak sebagai pemantau dan pembantu. Pelajar dapat menyerlahkan kemahiran dan pengetahuan mereka sepanjang proses pembelajaran. Kelemahan kurikulum. Kelemahan KBSR. Pertama, kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya. Proses PNP yang berlaku kebanyakannya menumpukan ke arah peperiksaan semata-mata. Ianya tidak bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu seperti yang dituntut oleh kurikulum pendidikan Islam. Kedua, pembelajaran tanpa penyerapan penghayatan. Pengalaman mengajar dan personaliti guru kurang berperanan memberi kesedaran tentang nilai dan moral kepada pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Hasil daripada ketidakprihatinan terhadap penanaman nilai dan akhlak baik dalam diri pelajar memberi kesan negatif dalam pembangunan nilai pelajar. Yang ketiga, mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu, berketerampilan, berdaya saing, berkemahiran dan mempunyai jati diri. Tumpuan pembelajaran lebih kepada ilmu dan fakta dan tidak menumpukan ke arah pembentukan modal insan yang seimbang. Pembentukan modal insan yang seimbang kurang berhasil menyebabkan pelajar tidak mempunyai jati diri yang kukuh dan kurang berdaya saing, sukar untuk menghadapi cabaran global yang mendeban. Kelemahan KSSR. Pengajian agama berkurangan. Hal ini kerana kebanyakan proses PNP yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan, bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Hasilnya, pelajar kurang menghayati kandungan pembelajaran untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka kerana tumpuan pembelajaran lebih kepada peperiksaan semata-mata. Kelemahan yang kedua, masa yang diperuntukkan tidak mencukupi. Tempoh waktu PNP Pendidikan Islam lebih pendek berbanding pada kurikulum sebelumnya KBSR. Tempoh waktu yang diperuntukkan hanya sebanyak 180 minit seminggu bagi sekolah kebangsaan dan 120 minit seminggu bagi sekolah jenis kebangsaan berbanding 240 minit seminggu semasa kurikulum KBSR. Sekian, terima kasih.